Sebelum memulakan majlis, izinkan saya membaca serangkap majlis. Datang tuan, datang cerana, datang duduk sediram. Datang tuan, datanglah nama, datang duduk bersama-sama. Yang bersedia, Dr. Fazli Fikri, penceramah yang pertama. Yang dihormati, Puan Rahimi, penceramah yang kedua, peserta-peserta seminar dan hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi tidak melengahkan masa, majlis berjumpa dan persilakan Dr. Fazli untuk membuka sesi seminar yang tajuknya perdagangan antarabangsa. Assalamualaikum semua. Semua duduk kat sini. Okey. Dalam bab 15, kita sudah pun belajar tentang fungsi duit, penawaran duit dan sistem bank. Ingat lagi kan? Okey, dalam chapter ini pula kita akan belajar tentang perdagangan antarabangsa dan keperluannya untuk itu. Satu aspek dalam perdagangan antarabangsa ialah penggunaan barang luar negara oleh kita, contohnya kereta Honda dan lain-lain. Alright? Okey, pada bahagian pertama chapter ini, saya akan menunjukkan perbezaan antara perdagangan antarabangsa dengan perdagangan domestik, diikuti oleh kelebihannya dan keburukannya. Okey, apa itu perdagangan antarabangsa? Perdagangan antarabangsa merupakan pertukaran barang dan perkhidmatan di antara negara-negara yang berlainan melalui kegiatan import dan ekspor. Semula pun, okey? Okey. Menurut ahli ekonomi klasik iaitu Adam Smith dan David Ricardo, perdagangan antarabangsa berlaku disebabkan kos yang berbeza, iaitu pertukaran barang tanpa sekatan. Adam Smith telah menitik beratkan perbezaan kos yang mutlak, iaitu teori mutlak. Manakala David Ricardo mengatakan yang perbandingan kebaikan kos akan mendahului kadar pertukaran barang antara kedua negara, iaitu teori faedah perbandingan. Perdagangan antarabangsa merupakan satu keperluan, iaitu ia meningkatkan pengeluaran barang dunia dan memberikan kita pelbagai jenis barang yang berkualiti untuk dibeli. Melalui perdagangan antarabangsa, negara itu boleh guna barangan yang di luar sepadan negara tersebut. Malaysia guna kereta Honda. Honda tu bukan milik kita. Konklusinya, perdagangan antarabangsa ni sebenarnya merujuk kepada pertukaran barang antara rakyat dua negara. Tujuan sebenarnya maksud. Okey, perbezaan antara perdagangan antarabangsa dengan perdagangan domestik. Tahu kan perdagangan domestik? Tak. Dalam negara lah. Okey. Pertama ialah, kalau refer buku, pertama ialah ketetapan faktor pengeluaran. Okey, kalau zaman dahulu, ahli-ahli ekonomi klasik ni, mereka mencadangkan sebab ini ke atas andaian yang hanya buruh sahaja yang merupakan faktor pengeluaran. Ada ekonomi pasti kata hanya buruh je faktor pengeluaran. Okey, dalam perdagangan domestik dalam negara, buruh bebas bergerak dalam negara. Tetapi di perdagangan antarabangsa, tiada atau kurang immobility untuk buruh keluar negara. Ini disebabkan oleh sekatan duit, bahasa, perbezaan budaya dan minat. Yang kedua ialah sumber alam yang tersedia. Lain-lain negara adalah lain-lain sumber alam mereka. Dengan perbezaan pengeluaran komoditi mereka, disebabkan mereka ada pelbagai penawaran faktor yang berdaya pengeluaran. Contoh, Malaysia boleh mengeluarkan minyak kelapa sawit disebabkan oleh ketersediaan sumber alam kita. Sementara China boleh mengeluarkan benang. Pengkhususan antarabangsa boleh meningkatkan output dunia dan membawa kepada kelebihan perbandingan. Itu ini yang keterangkan pada next section. Ketiga ialah unit keuangan atau mata wang. Di dalam perdagangan domestik, contoh Malaysia, semua transaksi akan menggunakan RM. Di dalam perdagangan antarabangsa, unit keuangan atau mata wang yang digunakan adalah berbeza. Jika kita berada di Singapura,
kita akan gunakan dolar Singapura. Indonesia pula rupiah. Kesatuan Eropah kita akan guna euro. Dan United Kingdom pula kita akan guna pound sterling dan lain-lain. Disebabkan perbezaan mata wang ialah perkara biasa dalam perbezaan negara. Untuk merapatkan jurang ini, kebanyakan negara menggunakan dolar United States of America iaitu USD dalam perdagangan antarabangsa. Keempat ialah polisi negara. Di dalam perdagangan domestik, undang-undang dan arahan berhubung cukai, standard buruh, pendidikan dan perundangan akan menjadi di setiap negara. Tetapi dalam perdagangan antarabangsa akan ada perbezaan yang luas dalam undang-undang negara yang lain. Maksudnya ada undang-undang yang tak ada dalam negara kita kalau kita berniaga kat sana. Cukai dia kita tak ada, dia ada tapi kita tak ada. Okey, kelima ialah dokumen. Perdagangan domestik hanya melibatkan pendokumentan yang kecil. Manakala tidak pula bagi perdagangan antarabangsa yang memerlukan banyak dokumen untuk kita ekspor barang kita keluar negara. Contoh dokumen itu ialah lesen import, ekspor, bil pertukaran dan banyak lagi. Keenam ialah perlindungan. Hanya dipraktikkan di dalam perdagangan antarabangsa je, di mana banyak negara yang mahu melindungi industri tempatan mereka daripada saingan barang asing. Alat perlindungan ini seperti tarif, watak, embargo dan halangan bukan tarif. Ketiga ialah saiz pasaran dan jumlah transaksi. Di dalam perdagangan antarabangsa, pasarannya lebih besar daripada pasaran perdagangan domestik. Jumlah transaksinya juga lebih besar berbanding transaksi perdagangan domestik. Contohnya, kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Malaysia dieksport ke Thailand. Jumlah jualannya mestilah lebih besar berbanding dengan jualan Malaysia itu sendiri. Okey, perbezaan antara kelebihan dan keburukan perdagangan antarabangsa. Kelebihannya ialah yang pertama, peningkatan dalam pengeluaran barangan dunia. Peningkatan dalam pengeluaran barangan dunia ini melalui kepakaran dan perdagangan antarabangsa. Perdagangan keluaran barang antarabangsa. Kedua ialah kepelbagaian barang dan perkhidmatan. Ketiga ialah hubungan yang baik antara rakan dagang. Keempat ialah pendapatan meningkat dan perkembangan ekonomi akan maju. Kelima ialah perkongsian ilmu dan teknologi. Keburukannya ialah result negara akan berkurangan. Kedua ialah kegantungan kepada ekonomi dan politik oleh negara. Ketiga ialah kos transport. Seterusnya berjemput Tuan Rahimi untuk menyampaikan seminar ini. Okey, terima kasih kepada Fazri. Saya akan gabungnya. Okey, buku surat 438. Absolute advantage dengan comparative advantage. Apa itu absolute advantage? Absolute advantage adalah kaedah mutlak. Maksud dia adalah, definisi dia adalah kesanggupan sebuah negara untuk mengeluarkan lebih banyak barang tertentu daripada negara lain. Maksudnya kan, satu negara ni dia mampu keluarkan satu produk yang lebih banyak daripada tu negara lain. Contohnya minyak sawit. Malaysia ni keluarkan minyak sawit lebih banyak daripada yang lain. Kita akan mendapatkan faedah mutlak lebih. Okey, terus pada comparative advantage. Comparative advantage pula adalah faedah berbandingan.
faedah perbandingan ni kesanggupan sebuah negara untuk mengeluarkan sesuatu barang dengan kos lepas yang lebih rendah. Maksud dia, korang dah belajar kan kos lepas masa ekonomi, mikroekonomi. Kos lepas ni apa? Barang kedua terbaik kan. Kalau macam sesuatu barang ni mesti ada kos lepas dia. Kos lepas dia adalah lebih murah daripada yang lain. Maksudnya kereta dengan motosikal, yang mana lagi bagus? Kereta kan? Jadi motosikal ni adalah kos lepas. Kita tengok lah kos lepas dia berapa banyak dia buat. Lagi rendah lagi bagus. Dia dapat faedah berbanding. Faham? Bagus. Kita teruskan pada muka surat. Okey, muka surat 445. Proteksionisme. Okey, bahasa Melayu dia adalah Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Apa maksud dia? Maksud dia sekat lah. Dia sekat barang perdagangan antarabangsa tu. Setiap negara ada dia punya sekatan yang tersendiri untuk melindungi industri tempatan. Apa sebab dia? Apa sebab dia buat sekatan ni? Banyak sebab dia. Ada 5. Sebab pertama, keselamatan negara. Satu negara ni mesti dia punya senjata mesti dia keluarkan oleh dia sendiri. Contoh orang lain tak benar, negara lain tak benarkan untuk beli senjata api daripada luar negara. Senjata api mesti dicipta dalam negara sendiri. Untuk perang mesti guna senjata kecil. Yang kedua, industri kecil. Industri kecil ni dia nama kecil di mana mampu lawan dengan industri yang luar negara tu, yang besar-besar semua. Jadi untuk nak nolong juga, jadi kita buatlah sekatan antarabangsa. Okey. Yang seterusnya yang ketiga, menentang dasar lambakan negara asing. Menentang dasar lambakan negara asing. Okey. Kita tengok dekat Thailand Thailand ada banyak jual beras kan, kat Malaysia ni kan. Beras-beras ni murah kan? Murah kan daripada negara Malaysia. Kau mesti beli yang Thailand ni daripada Malaysia kan? Lipu. Kau beli yang Thailand punya sebab murah. Jadi yang Malaysia punya ni nampak lah banyak. Jadi banyak lah untuk beras yang banyak kita tak dijual kat Malaysia ni. Okey, seterusnya pekerja tempatan. Perkembangan industri tempatan ni akan meningkatkan peluang pekerjaan. Sekarang ni kan, kalau banyak lagi industri tempatan lagi meningkat kan, lagi banyak peluang pekerjaan untuk meningkat. Lagi banyak peluang pekerjaan meningkat, sikit akan murah lagi. Okey, yang seterusnya adalah kadar gaji, kadar inflasi, nilai mata wang negara. Sangat kadar gaji lah. Gaji upah bekerja. Dekat kita sekarang ni kan, kita ni hidup kan, duit nilai mata wang kita ni, nilai mata wang mana lagi besar? Malaysia lah kan. Jadi sekarang ni banyak orang India nak bekerja kat Malaysia. Dia orang bekerja, lepas tu gaji dia orang ambil sikit je, 400 Malaysia banyak. Jadi sekarang ni ramai lah firma-firma yang ambil pekerja asing daripada pekerja Malaysia. Jadi banyak pengangguran berlaku. Jadi untuk halang dia tu jadi buat sekatan. Jadi apa yang perlu digunakan untuk buat sekatan? Okey, buku surat 446.
Tarif. Tarif apa maksudnya? Ya betul. Cukai yang dikenakan oleh kerajaan pada barang import. Barang luar negara akan dibuat cukai. Dia ada dua, spesifik tarif dengan ad valorem tarif. Spesifik tarif. Spesifik tarif ni dia dikenakan pada sesuatu barang. Barang tu dia tetapkan oleh kerajaan. Macam jam tangan tu, dia nak jam tangan tu yang kena cukai atau yang lain. Dia spesifik pada benda tu. Dia cukai tu lah adalah cukai tetap. Kalau 200 lah. Kita ikut harga barang. Valorem tarif. Valorem tarif lah dia lain lah. Dia cukai dia adalah dekat harga tu. Harga yang lagi tinggi, lagi banyak, lagi tinggi lah cukai dia. Okey, boleh teruskan? Yang kedua, kuota. Kuota sama dengan kuota internet semua tu. Kuota adalah limit suatu kuantiti barang tu. Maksudnya kerajaan dia boleh limitkan barang tu, limit barang tu. Macam dia limitkan jalannya 2,000 je boleh masuk kan negara. Jadi 2,000 lah. Nombor 3, embargos. Embargos ni dia mengharamkan suatu barang tu masuk. Macam dadah diharamkan masuk. Dan nama bersemangat. Okey, kita teruskan pada nombor 4. Import lesen. Import lesen. Apa lesen? Lesen ni dia macam dia bagi setiap pengimport satu lesen ni supaya dia boleh kawal kuantiti orang yang mengimport ke dalam lesen. Faham kan? Dia macam nak kawal orang yang import lah. Dia tak nak bagi orang yang mengimportkan di sini lebih banyak. Dan nombor 5 adalah exchange control. Exchange control dia menghadkan korang punya mata wang. Apa ni? Pertukaran mata wang. Mata wang yang korang bawa ke luar negara tu korang dihadkan. Macam korang dihadkan RM2,000 wang. Dan terakhir, nombor 6, industri subsidi. Industri subsidi. Subsidi ni apa? Subsidi ni adalah ya, dikurangkan harga baru. Subsidi ni dia, industri subsidi ni dibagikan industri ni supaya dia turunkan kos pembuatan dia. Contoh kos pembuatan dia 200 kan. Dia turunkan dia sekat RM100. Jadi dia turunkan kos pembuatan tu pada kadar yang rendah. Jadi lagi untung lah firma. Okey, itu saja, harap faham. Okey. Jadi diteruskan lagi dengan sesi soalan jawab. Kepada Tuan peserta seminar ekonomi boleh mengemukakan pertanyaan kepada Tuan penceramah. Boleh terangkan kepada dia maksud perdagangan antarabangsa? Perdagangan antarabangsa. Perdagangan antarabangsa ini adalah perkhidmatan di antara negara pertukaran barang-barang dan perkhidmatan di antara negara-negara berlainan dan kegiatan import dan ekspor. Maksudnya dia tukar barang antara satu negara ke negara lain. Faham? Faham? Nampak tak? Akhirnya sesi soal jawab sebentar tadi. Maka berakhirlah sudah seminar kita pada hari ini. Saya mengharapkan para peserta dapat menggunakan hari ini sebaik-baiknya. Sebelum berdiri, izinkan saya membaca serangkap bantu. Bertiup layu di pantai indah, burung ketinggi terbang melayang. Mana yang kurang silap dan salah, jangan biar dikaran pulang. Saya akhiri majlis dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.